Hai, Assalamualaikum. Okey, so kita mulakan kelas pertama kita dalam tema 1 iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, bab pertama ialah biodiversity dan subtopiknya ialah kepelbagaian organisma. Okey, mesti awak pernah tengok bunga ni kan? So, bunga ni ialah bunga pakma ataupun yang kita selalu panggil sebagai bunga Rafflesia. So, Malaysia merupakan habitat kepada bunga ni. Okey, bunga pakma ni dia merupakan tumbuhan parasit yang kita tahu dia bergantung hidup kepada perumahnya. Contohnya dahan pokok yang dah mati. Okey, bunga pakma juga dia mengeluarkan bau yang amat busuk apabila dia kembang. Alright. Selain daripada tu, bunga ini juga dia tak mempunyai daun untuk melakukan fotosintesis dan dia juga tak mempunyai akar untuk menyerap air ataupun nutrien daripada tanah. Sekarang jom tengok kepelbagaian haiwan dan tumbuhan di Malaysia. Okey, dekat Malaysia ada pelbagai jenis haiwan dan tumbuhan, contohnya bunga raya, buaya, pokok paku pakis, kelapa dan juga penyu. Okey, so Malaysia ni merupakan salah satu daripada 12 negara yang dipanggil sebagai mega biodiversity. Okey, so biodiversity dia sangat meluas. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab Malaysia ni dia mempunyai iklim khatulistiwa yang sesuai untuk habitat pelbagai jenis haiwan dan tumbuhan. Okey, so sekarang ni kita tengok apakah maksud biodiversity. So, perkataan biodiversity tu datang daripada dua perkataan iaitu bio yang maksudnya ialah benda hidup dan diversity pula maksud dia pelbagai. Okey, kepelbagaian. Okey, biodiversity ni dia merujuk kepada kepelbagaian organisma, sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan. Ianya wujud kerana ada kepelbagaian habitat ataupun tempat tinggal dan juga cuaca. Okey, selain daripada tu, biodiversity juga dia meliputi kepelbagaian pada peringkat genetik. Okey, maksudnya kepelbagaian genetik yang berasal daripada satu haiwan yang sama tapi dia menghasilkan spesies yang berbeza. Itu juga disebabkan oleh faktor-faktor persekitaran. Okey, pelbagai organisma yang tinggal di habitat berbeza, dia akan ada ciri-ciri yang berbeza. So, ciri-ciri itu penting untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. So, bermandiri itu maksudnya untuk dia survive di habitat masing-masing. Contohnya dekat kutub kita ada penguin, okey, yang ada bulu yang tebal. Dekat gurun pula kita ada unta, okey, dengan bonggol dia. And then haiwan dalam laut ada pelbagai jenis, okey, ciri-ciri. Dan dekat tanah pula kita ada cacing dengan bentuk badan yang sesuai untuk tinggal di dalam tanah. Okey, jom kita tengok adaptasi organisma terhadap iklim dan keadaan fizikal muka bumi. Okey, yang pertama kita ada unta. So, unta ni kita tahu dia ada bonggol. So, bonggol tu fungsi dia adalah untuk menyimpan makanan dan air di belakangnya. Okey, kerana unta ni dia hidup di kawasan yang kering dan tandus. Okey, kurang air. Okey, yang kedua kita ada paus. Paus mempunyai rangka yang kecil berbanding saiznya kerana disokong oleh daya apungan air. So, walaupun badan paus tu sangat besar, tapi rangka dalam dia adalah kecil kerana berat badan paus tu disokong oleh daya apungan air. Okey, gajah pula dia tinggal di darat dan mempunyai tulang rangka yang sangat besar. So, ini penting untuk menyokong berat badan gajah tersebut. Okey, so rangka dia sangat besar dan kuat. Contoh-contoh lain pula, okey, beruang dan penguin yang tinggal di kutub mempunyai lapisan lemak dan bulu yang tebal bagi mengelakkan kehilangan haba dari badan dia. Okey, kaktus pula yang tumbuh di gurun mempunyai daun seperti duri. Ini penting untuk meminimumkan kehilangan air ataupun mengurangkan. Okey, pokok timun yang berbatang lembut mempunyai sulur paut bagi melilit pohon atau batang bagi memperoleh cahaya. Okey, so dia ada batang lembut yang melilit pohon. Okey, so dia akan tumbuh ke atas ke arah cahaya matahari. Pokok bakau pula yang tumbuh di habitat lembut dan berlumpur, dia ada akar jangkang untuk sokongan yang kuat. Okey, manakala pokok kelapa pula kalau kita tengok daun dia adalah halus. So, ini penting untuk mengelakkan daun daripada terkoyak semasa ditiup angin yang kuat.
Okey, sekarang kita tengok kepentingan biodiversity. So, kenapa kena ada kepelbagaian haiwan dan juga tumbuhan? Okey, so yang pertama sebagai sumber makanan. So, haiwan dan tumbuhan ni dia membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. So, kita akan dapat pelbagai jenis nutrien. Okey, yang kedua ialah keseimbangan alam. So, dalam kita nutrien, pendebungaan dan interaksi antara organisma, dia akan mewujudkan keseimbangan dalam alam. Okey, so tumbuhan dan haiwan tu dia saling berinteraksi. Okey, yang ketiga pula sebagai tempat rekreasi. So, kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Sebab dia mampu untuk menarik pelancong, okey, untuk datang melawat kawasan-kawasan ni. Keempat, dari segi perubatan. Okey, so tumbuhan herba boleh digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan juga bahan kosmetik. Kelima, sebagai bahan mentah industri. Okey, contohnya kayu balak, okey, buluh dan rotan. So, hasil-hasil hutan ni digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Banyak kegunaan dia kan. Okey, dan yang terakhir sekali ialah untuk pendidikan. So, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. So, melalui penyelidikan inilah manusia akan membuat research and development ataupun R&D dan boleh mencipta produk-produk baru. Okey, kita juga perlu tahu tentang pengurusan biodiversity secara berkesan. Okey, so sebagai manusia, kita perlu menguruskan biodiversity ni dengan baik supaya flora dan fauna kita tidak pupus. Okay, tapi malangnya ada juga aktiviti manusia yang boleh memusnahkan biodiversity. Contohnya, aktiviti pembalakan, pemburuan haram dan juga penyahhutanan. Aktiviti-aktiviti ni kalau tak dibendung boleh menyebabkan kepupusan. Jadi, beberapa kaedah ataupun alternatif telah diperkenalkan untuk memelihara dan juga memulihara biodiversity. Okey, yang pertama kita mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui akta yang kita panggil sebagai Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Selain itu, kita juga mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan, tapak Ramsar dan sanktuari hidupan liar. So, tempat-tempat ni menjadi kawasan kita memelihara dan memelihara tumbuhan dan juga haiwan. Sebagai contoh, kita ada sanktuari hidupan liar Sibuti di Sarawak dan juga taman negara di Pahang. Kita juga ada pelbagai pihak yang menjalankan pemeliharaan melalui program pembiakan seperti tapak semayan anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula. Dan ada juga agensi yang menjalankan pemeliharaan di Pusat Penetasan Penyu. Sebagai contoh, kita ada Pusat Penerangan dan Sanktuari Penyu Cerating di Pahang. Selain daripada kaedah utama tadi tu, kita juga ada beberapa kaedah lain. Seperti contoh, menebang pokok-pokok yang terpilih sahaja. Iaitu kita tebang pokok-pokok yang dah besar ataupun yang dah matang supaya kita mengelakkan pokok tersebut pupus. So kita pilihlah, taklah kita tebang pokok-pokok yang muda. Yang kedua, kita menanam semula pokok yang ditebang dengan pokok baru untuk mengekalkan spesies pokok tersebut. Yang ketiga, menghapuskan pembalakan haram dengan mengenakan denda yang berat kepada pelaku. Yang keempat, kita mestilah menjalankan kempen-kempen kesedaran melalui media massa untuk menyedarkan rakyat tentang perlunya menjaga keseimbangan biodiversity kepada kehidupan dan kepada generasi akan datang. So, semua pihak main peranan penting dalam memelihara dan juga memulihara biodiversity. Tadi kita ada sebut tentang spesies endemik kan? Spesies endemik ni apa? Spesies endemik ialah spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu sahaja. Contohnya penyu belimbing, badak Sumatera, bunga pakma, periuk kera, burung kenyalang, tapir dan juga orang utan. Spesies endemik ni dia mudah terancam sebab dia terdapat di lokasi tertentu sahaja di Malaysia. Dan ada antara spesies tu pula dia hanya terdapat di sesebuah negeri sahaja. Contohnya seperti burung kenyalang.
Okey, sebagai info tambahan, langkah pemeliharaan biodiversity ni kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Okey, in situ bermaksud pihak berautoriti ni dia mengekalkan spesies di habitat asal. Okey, seperti dia mengadakan taman negara, hutan simpan kekal dan juga taman laut. Kalau ex situ ni pula dia mengekalkan spesies di luar habitat. Contohnya dia bawa haiwan tu keluar ke zoo ataupun kumpulkan tumbuhan-tumbuhan di sebuah taman botani. Okey, so kita dah habis tentang 1.1. So, teacher nak you all buat aktiviti 1.1, boleh rujuk dalam buku teks. Okey, tujuan dia ialah untuk menjalankan aktiviti perbincangan tentang pengurusan biodiversity yang berkesan. So, you all baca arahan dia, mesti buat secara berkumpulan and then cari maklumat tentang faktor-faktor kepupusan, kaedah memelihara dan memelihara, dan pilih satu pusat pemeliharaan dan pemeliharaan di Malaysia. And then nanti you all kena bentangkan hasil perbincangan dekat ahli kelas yang lain. Okey? Sekian, terima kasih. So, ada apa-apa soalan, boleh tanya teacher, boleh PM, boleh tanya dalam grup. Okey? So, semoga you all dapat menjawab soalan-soalan latihan yang diberikan berdasarkan video ni. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.